Hawa, berumur 19 tahun. Saya berasal dari Machang, Kelantan. Saya merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya merupakan bekas pelajar MRSM Kuala Gerai dan kini saya seorang pelajar di Kolej Matrikulasi Kelantan, jurusan Sains Modul 2. Hobi saya pula ialah bermain pingpong. Hal ini kerana saya mempunyai bakat dan juga mahir dalam bermain pingpong sejak di awal sekolah. Cita-cita saya pula ialah ingin menjadi seorang guru yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Antara pelibatan dan juga pencapaian saya semasa bersekolah ialah saya telah dilantik sebagai pengawas sekolah semasa darjah 4 hingga darjah 6. Saya juga telah dilantik sebagai lembaga disiplin pelajar semasa tingkatan 4. Saya melibatkan diri dalam perkemahan Puteri Islam peringkat MRSM dan juga menyertai pertandingan kuis bahasa peringkat MRSM Zon Timur. Saya juga telah dipilih sebagai pelajar cemerlang dan mendapat anugerah pelajar cemerlang di akhir SEM 1. Saya merupakan seorang yang bertanggungjawab, yakin pada diri serta berdisiplin. Saya bertanggungjawab dengan segala kerja yang diamanahkan serta yakin pada diri apabila mengemukakan pendapat saya. Saya juga berdisiplin dengan segala peraturan yang telah ditetapkan. Seperti orang lain, saya juga mempunyai kelemahan dalam diri. Antaranya, saya kurang berani untuk bersuara di hadapan khalayak ramai. Tetapi saya akan cuba untuk mengatasinya. Selain itu juga, saya sering mengeluh dengan setiap kerja yang diberikan. Tetapi saya akan cuba untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kerja yang saya lakukan. Visi saya ialah ingin menjadi seorang guru yang cemerlang, berdedikasi dan juga bertanggungjawab. Misi saya pula untuk menjayakan visi saya ialah saya perlu belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai visi saya. Saya berharap agar saya dapat beasiswa JPA kerana saya ingin melanjutkan pembelajaran saya di Universiti Awam yang terbaik dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Nasrin bin Muhammad Arsyidi. Saya berumur 20 tahun, berasal dari Kota Baru, Kelantan. Saya lahir di Hospital USM Kuban Keriang. Saya mempunyai 3 adik-beradik di mana saya merupakan anak yang kedua. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kota Jembal. Sekian sahaja habis di peringkat awal, saya melanjutkan ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Sakti. Saya mendapat 1A, 3B dan 2C dalam keputusan peperiksaan SPM. Kini saya telah melanjutkan pelajaran di peringkat Matrikulasi Kelantan sesi 2019-2021. Dalam pelibatan dan pengalaman, saya telah menyertai banyak aktiviti seperti choral speaking dan kem-kem kepimpinan. Hobi saya adalah bermain bola sepak, badminton dan squash. Saya juga telah menyertai pertandingan Itasyal di mana saya telah mewakili sekolah dan negeri. Banyak juga CJ yang saya dapat kumpul dan dalam aktiviti yang saya telah sertai. Di samping itu, saya telah memegang banyak jawatan seperti pembimbing rakan sebaya PRS, naib pengerusi pingpong dan naib pengerusi kelab sains dan matematik. Hal ini meyakinkan bahawa saya merupakan seorang yang mempunyai keyakinan diri dan penyabar dan juga positif. Sekian sahaja saya menamatkan pengajian di peringkat matrikulasi. Saya ingin melanjutkan pelajaran saya ke lebih tinggi iaitu ke Universiti Sultan Idris. Saya ingin menceburi dalam bidang pendidikan matematik. Kenapa pendidikan? Kerana menjadi pendidik atau guru adalah cita-cita saya sejak saya di bangku sekolah lagi dan saya sangat meminatinya. Itulah sebab antara kenapa saya ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan. Hal ini demikian kerana keluarga saya juga turut menyokong saya mengejar cita-cita yang saya impikan. Tindakan yang diketengahkan ini berlaku kerana saya percaya peluang pekerjaan adalah lebih tinggi
dan mempunyai cabaran yang meluas. Bersama harapan saya untuk mengharap agar saya mendapatkan beasiswa di mana beasiswa tersebut akan sedikit sebanyak dapat membantu saya dalam melanjutkan pengajian. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Wong Chun Chong. Tajuk resume saya hari ini ialah kesan kemelesetan ekonomi akibat COVID-19. COVID-19 yang melanda sentero dunia ini telah memberi berbagai implikasi ekonomi, politik dan juga sosial kepada penduduk dunia. Kesan yang ketara akibat COVID-19 ialah kesediaan barisan hadapan memerangi wabak ini hingga garisan penamat. Kesan kewangan kepada rakyat juga tidak dapat dielakkan dan kita perlu bersedia untuk mendepani situasi kehidupan dengan norma baharu. Ekonomi Malaysia dijangka akan berkembang dengan lebih perlahan iaitu antara 0.4% hingga 2.5%. Hal ini telah menyebabkan gangguan bekalan dan juga rantaian nilai berikutan langkah sekatan pergerakan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Sekatan pergerakan ini yang telah menyebabkan kebanyakan permis perniagaan ditutup, secara langsungnya menyebabkan pergerakan ekonomi berkurang. Ramai pekerja diberhentikan kerja kerana majikan tidak mampu membayar gaji dan upah mereka. Tambahan pula, warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura pula terpaksa pulang ke Malaysia semula kerana tiada bayaran majikan dan tidak mampu menanggung kos kehidupan yang tinggi. Lebih-lebih lagi, kehidupan peniaga yang menjalankan perniagaan kecil dan sederhana juga amat terjejas. Untuk menangani masalah kemelesetan ekonomi akibat COVID-19, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi. Untuk pengetahuan semua, pakej ini yang berjumlah 250 bilion ringgit bertujuan untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi. Kerajaan Malaysia secara proaktifnya mengambil pelbagai inisiatif untuk merangsang dan meningkatkan ekonomi seperti usaha memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi dan juga rangsangan bencana. Hal ini adalah bertujuan untuk mengembalikan ekonomi sebagaimana sebelum landaan COVID-19. Selain itu, kesan ketara yang dapat kita lihat dengan jelas akibat COVID-19 ialah rakyat pada masa ini lebih berjimat-jimat dalam perbelanjaan mereka. Contohnya, mereka hanya berbelanja untuk survival diri dan keluarga serta keperluan asas seperti makanan dan minuman. Untuk mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi akibat COVID-19, Dewan Perdagangan Islam Malaysia telah menyokong keputusan kerajaan yang membuka peluang kepada sektor ekonomi ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB dengan usaha untuk mengembalikan ekonomi tanpa menjejaskan keselamatan rakyat. Usaha berterusan perlu dicurahkan untuk menyelesaikan masalah ini kerana rakyat kini menghadapi masalah kewangan yang serius dan masalah ini memerlukan tempoh masa yang panjang untuk ditangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fitri bin Huzan. Hari ini saya akan mengulaskan tajuk isu semasa saya iaitu kemelesetan ekonomi terhadap negara. Antara bukti dan contohnya adalah allowance khas RM600 kepada petugas kesihatan dan perubatan, allowance khas RM200 kepada anggota tentera, polis, kastam, imigresen, bomba dan lain-lain, bayaran one-off kepada pemandu teksi sebanyak RM600, penangguhan pembayaran ansyuran cukai pendapatan kepada semua perusahaan kecil dan sederhana selama 3 bulan. Antara petunjuk tahap kesihatan ekonomi tempatan yang boleh diguna pakai adalah indeks pelopor atau leading index dan indeks harga pengguna atau consumer price index. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, IP merosot jauh lebih kepada negatif 5.5%. Berasaskan tahun ke tahun, IP merosot lebih jauh kepada negatif 5.5% pada April 2020 daripada negatif
3.6% pada Mac 2020 didorong oleh sumbangan negatif daripada bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan dan bilangan syarikat baru didaftar. IHP menurun sebanyak 2.9% daripada 121.4 kepada 117.9. Menurut Bank Negara Malaysia, KDNK 1Q 2020 Malaysia menurun kepada 0.7% disebabkan oleh kesan tindakan yang diambil baik di peringkat global dan domestik untuk membendung penyebaran wabak COVID-19. Semasa PKP sahaja, 6.6% perniagaan mengalami penurunan permintaan yang drastik sehingga menyukarkan usaha mempertahankan perniagaan sedia ada. Secara amnya, kesimpulan yang diperoleh daripada isu ini ialah COVID-19 memberi impak yang besar kepada ekonomi, bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Malah, pandemik COVID-19 memberi beberapa pengajaran kepada semua masyarakat seperti melatih masyarakat untuk lebih peka kepada situasi ekonomi dan persekitaran semasa. Hal ini kerana pandemik COVID-19 telah memberi banyak impak negatif seperti kehilangan orang yang tersayang, hilang punca pendapatan dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengajar masyarakat supaya sentiasa bersyukur atas kurniaan Tuhan. Masyarakat yang bijak belajar daripada sejarah yang lampau. Oleh itu, masyarakat haruslah mengambil iktibar daripada peristiwa COVID-19 sebagai suatu pengajaran di masa yang akan datang. Justeru, semua pihak perlu memberikan kerjasama untuk menjayakan misi utama, iaitu menghentikan penularan wabak dengan menghentikan jangkitan ke paras terendah. Kerana ini sahaja yang dapat mengurangkan impak negatif COVID-19 terhadap ekonomi, rakyat dan negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза.